Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Syafiq Ishak dalam Berita Tengah Hari edisi 5 Jun 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek dan disiarkan secara langsung oleh RTM pada 3 petang ini. Pelan bagi tempoh Jun hingga Disember 2020 itu menumpukan kepada 3 matlamat utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Menerusi pelan itu, pendekatan kerajaan akan bersandarkan kepada 4 ciri iaitu tangkas dan dinamik, kerjasama sektor awam swasta diutamakan, memastikan komunikasi menyeluruh dan capaian meluas serta menggunakan pendekatan berdasarkan data. Inisiatif yang bakal diumumkan Perdana Menteri merupakan peluang baharu untuk rakyat dan negara menjana semula ekonomi demi pembangunan seimbang. Selasa lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan pelan tersebut merupakan fasa keempat daripada 6 fasa atau 6R dalam usaha kerajaan menangani cabaran kesihatan dan ekonomi berikutan penularan COVID-19. Pelaksanaan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek itu signifikan kepada usaha merangka Pelan Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi pasca COVID-19. Ia langkah ke depan bagi Unit Perancang Ekonomi EPU dan Majlis Tindakan Ekonomi EAC merangka langkah seterusnya bagi rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Menerusi satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, RMK12 akan bermula selepas Pelan Pemulihan Jangka Pendek dan Sederhana selesai dilaksanakan. Tambahnya, COVID-19 membawa perubahan radikal kepada banyak sektor termasuk pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan ekonomi digital. Justru perancangan RMK12 perlu dirangka sebaik mungkin bagi membantu negara berdepan cabaran ekonomi disebabkan penularan COVID-19. Dalam pada itu, pengusaha hotel yang terjejas akibat pandemik COVID-19 memohon kerajaan menaikkan potongan bil elektrik kepada 50%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Perhotelan Malaysia, Yap Ling Seng, potongan 15% sedia ada tidak mencukupi bagi industri perhotelan yang majoritinya mengalami kerugian sepanjang tempoh PKP. Selain itu, beliau turut memohon kerajaan supaya meningkatkan subsidi gaji pekerja. Requested and proposed a 50% subsidy on wages of employees of up to a basic salary of 4,000 and another 30% subsidy for those with between 4,000 to 8,000. This is important because we have to address the jobs of these people who are employed in the hotel and hospitality industry. And to protect the jobs of people, we must first protect the businesses. So we hope that this economic recovery plan is going to be addressing this major concern. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan juga perlu melihat semula cukai, lesen dan permit bagi mengelak kerugian lebih besar dalam industri perhotelan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited dalam mengurangkan kerenah birokrasi yang dialami pemain PKS dalam usaha mendapatkan bantuan menerusi agensi terlibat sepanjang tempoh PKP. Menerusi tekun, pihak kementerian telah memendekkan tempoh kelulusan bantuan pembiayaan bagi PKS hingga kurang daripada 10 hari. Menjelaskan perkara itu dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan permohonan juga boleh dilakukan dalam talian dengan memuat naik salinan digital dokumen sokongan. Minggu lepas saya kata 3 minggu lepas. 4 minggu lepas, 5 minggu lepas saya minta KSU buat study. Jadi dalam masa 2 minggu dia study, kaji, dia brainstorm dengan semua CEO, akhirnya tekun khususnya saya sebut boleh sampai 4 dokumen saja diturun daripada 17. Bukanlah maknanya dokumen-dokumen lain itu tak penting. Dia masih penting, tapi it's not a prasyarat to lose pinjaman bantuan. Kredit garanti kita letakkan 4 hari saja. Ini sudah disetujui semua pihak lah. Jadi makna dia yang kita dulu 21 sehingga 1 bulan setengah tu dah kita turun hingga kurang daripada 10 hari.
Kementeriannya bertindak sebagai pemudah cara dengan melakukan penyelarasan bersama semua pihak terlibat, termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ini meliputi perkhidmatan kehakiman dan undang-undang bagi memuktamadkan bantuan pembiayaan. Kerajaan sedia mempertimbangkan cadangan menambah sistem pengairan sawah padi di Paya Mambang Pekan bagi meningkatkan pengeluaran padi negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pertambahan itu juga seiring perancangan meningkatkan kawasan sawah kepada 300 hektar berbanding 100 hektar sekarang. Permohonan menambah sistem pengairan telah dibuat petani terlibat dan ia dapat menampung kawasan baru yang akan diusahakan. Lepas itu Yang Berhormat Datuk Esko telah membawa saya melawat tanaman padi di Kampung Mambang, Paya Mambang yang seluas 100 hektar yang pada ketika ini dapat mengeluarkan tanaman sebanyak 2 kali setahun. Dan tanaman padi ini sebenarnya mereka berhasrat untuk terus membuat pengembangan lagi lebih kurang dalam 300 hektar dan mahu mempertingkatkan lagi sistem pengairan. Dan pada ketika ini permohonan telah pun kita buat dan kita berharap apabila permohonan ini diluluskan nanti, sistem pengairan ini akan dapat menampung apa juga keperluan hasil daripada tambahan ataupun kawasan baru yang akan ditanam nanti. Usaha membuka lebih banyak sawah padi amat dialu-alukan kerana kadar sara diri negara bagi padi adalah 70% dan pihaknya menyasarkan ia dapat ditingkatkan kepada 75%. Dalam pada itu, ia juga menyediakan peluang pekerjaan dan jaminan pendapatan dari segi memperkukuhkan budaya Felda. Beliau menyatakannya selepas meninjau projek sentuhan Felda Chini Timur 2 Pekan. Bantuan kewangan segera yang ditawarkan kerajaan membantu usahawan terjejas di luar bandar meneruskan kelangsungan hidup ketika tempoh PKP. Selain bantuan Prihatin Nasional BPN, golongan usahawan dan penjaja kecil di Kelantan bersyukur apabila menerima manfaat menerusi bantuan geran khas Prihatin GKP. Usahawan luar bandar di Gua Musang memanfaatkan sebaiknya kemudahan kewangan yang diterima apabila menggunakan bantuan itu untuk meneruskan perniagaan mereka pasca PKP. Dalam musim PKP baru ni kerajaan keluar ke bantuan Prihatin Negara ni, BPN. Lepas tu geran khas. Jadi saya mohon BPN tu memang tak dapat lah. Jadi kita mohon geran khas tu. Alhamdulillah kita dapat. Hak geran khas tu sebanyak 3,000. Jadi dengan 3,000 tu kita membantu jugalah. Kita selama 2 bulan kita tak beroperasi ni. Kita boleh bayar sewa kedai tu je lah. Bantuan itu saya ingat sangat-sangat membantu. Mungkin setengah orang itu dia rasa nilai dia tu kecil. Tapi saya rasa sangat-sangat membantu bila kita sebagai pengusaha ni tak ada income nak masuk dah. Tak ada income nak masuk, kita masih lagi kena bayar pekerja, kita masih lagi kena bayar api dan air. Jadi kena maintain nak bayar gaji pekerja sikit sebanyak. Jadi membantu juga. Sikit sebanyak tu banyak membantu menolong kita sebagai pengusaha ni. Memanglah dalam PKP ni memang terjejas teruk lah. Dalam sebulan tu kalau di rumah tak fikir apa. Jadi fikiran kita pun buntu lah. Tak ada nego kan. Waktu fikir pula nak bayar dengan apa ni. Tapi alhamdulillah dah kerajaan buat untuk tangguh pembayaran pinjaman tu. Jadi lega lah sikit kita ni. Tu je lah. Lepas tu yang sekarang ni ada bantuan Prihatin tu, bantuan geran Prihatin 3,000 tu. Alhamdulillah lah bolehlah dapat mengembangkan lagi perniagaan kita ni dia tu. Lepas tu saya bolehlah dapat beli stok ni kain ke ke Kabun nak buat bantal ni pula. Bolehlah bantu makan ada poso untuk jahit jahit tu orang tak ada ambil baju mana. Enggak butuh hasil hondinya tegak. Tu dah. Jadi Kak nak ucap terima kasihlah kepada KJL. Terima kasihlah kepada KJL membantu rakyat. Boleh dapat bantuan ni.
Kerajaan sebelum ini bersetuju untuk mewujudkan geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit khusus untuk membantu PKS Mikro dalam menangani impak kewangan akibat COVID-19. Perdana Menteri berkata melalui inisiatif itu, kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS Mikro di seluruh negara. Perincian mengenai mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu malam tadi akan dimaklumkan dalam sidang media yang dijadual hari ini. Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, segala persoalan mengenai perbincangan dalam mesyuarat akan dijawab pada sidang media berkenaan. Tomorrow I will do PC. I will do PC, and I will. Tentang apa, Datuk Seri? Semua perbincangan yang telah pun kita buat tadi akan kita keluarkan pada besok hari. Perbincangan tadi banyak sangat satu persatu, sebab itu saya akan jelaskan besok hari lebih mudah daripada saya nak buat sekejap ni. Saya minta banyak-banyak terima kasih kepada semua yang menunggu. Walau bagaimanapun saya minta maaf kerana tak dapat nak buat pada malam ini. InsyaAllah besok, okey? Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika ditemui selepas mesyuarat berakhir berkata perjumpaan tersebut berlangsung dalam keadaan harmoni. Mesyuarat jalan dengan cukup baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua bagi sokongan kepada Perdana Menteri, Presiden Parti, perangkap pengurusi parti. Alhamdulillah. Everything went well. Tapi kat dalam kami semua dalam suasana raya semua baik, tak ada apa masalah. Beliau juga mengesahkan tiada perbincangan mengenai kerjasama dengan UMNO semasa mesyuarat berlangsung. Terdahulu, Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba pada pukul 8.24 malam di Rumah Kelab Persatuan Alumni Universiti Malaya bagi mempengerusikan mesyuarat berkenaan sebelum meninggalkan kawasan itu kira-kira pukul 11.40 malam. 5 buah kereta rosak teruk selepas dirempuh sebuah bas kilang dalam kemalangan di Jalan Paya Terhubung Georgetown. Dalam kejadian malam tadi berlaku apabila pemandu berusia 67 tahun dipercayai gagal mengawal bas sebelum terbabas dan merempuh kenderaan yang diparkir di kawasan terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong, siasatan awal mendapati bas berkenaan didakwa mengalami kerosakan brek. Ekoran itu pemandu terpaksa mengelak ke kiri jalan dan melanggar binaan konkrit sebelum terbabas dan merempuh 5 kenderaan. 7 penumpang bas dan pemandu mengalami cedera ringan, manakala tiada mangsa di dalam kelima-5 kereta terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Perikanan Pulau Pinang menafikan dakwaan kononnya semua ikan jualan di negeri itu mengandungi racun. Pengarah Perikanan Negeri Noraisha Abu Bakar berkata, ikan mati yang hanyut adalah ikan yang telah busuk di dalam sangkar berikutan ledakan alga bloom yang menyebabkan kekurangan oksigen dan mati. Jelas Noraisha tidak timbul isu ikan-ikan lain yang masih hidup di laut dicemari racun, sedangkan ikan tidak boleh mendatangkan kesan buruk pada manusia. Beliau turut memaklumkan keadaan kini terkawal. Ketika ini jumlah ikan yang mati di Pulau Pinang hanya sedikit, melibatkan ikan merah dan ikan nyok-nyok di perairan Batu Maung. Bagaimanapun, penternak diminta menanam ikan yang mati mengikut prosedur tanpa membuang semula ke dalam laut bagi memastikan tidak berlaku pencemaran air.
Sebelum ini, Jabatan Perikanan menerima aduan mengenai kematian ikan secara berperingkat di Perak, membabitkan Kuala Kurau, Kuala Gula dan Tanjung Piandang. Amalan sifar pembuangan demi kelestarian biodiversiti. Itu antara kempen diperkenalkan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP sempena Hari Alam Sekitar dalam memupuk masyarakat ke arah konsep hijau. Selain mengajak orang ramai menggunakan semula bahan buangan, kempen itu turut menfokuskan kepada penanaman sayuran dan tumbuhan secara organik. Menurut Pegawai Penyelidikan CAP S. Mageswari, langkah menjaga alam sekitar itu turut memfokuskan kepada usaha memelihara biodiversiti selain agrobiodiversiti. Salah satu aktiviti yang kami buat di Persatuan Pengguna Pulau Pinang adalah untuk menggalakkan pergerakan ke arah zero waste. Maksudnya kurangkan penjanaan sisa, kurangkan penggunaan barang-barang dan terutamanya barang-barang seperti single use plastik yang kita guna sekali dan buang, dan juga benda-benda yang kita guna sekali dan buang. Dalam pada itu, kempen sifar pembuangan turut diharap mendapat sokongan memberansangkan daripada rakyat terutamanya selepas PKPB dilonggarkan. Setakat ini, CAP berjaya menanam lebih 67 jenis sayuran dan 46 herba menggunakan kaedah hijau. Sebagai seorang pengusaha kedai makan, Pak Saleh dibenar memulakan operasi perniagaannya dengan SOP yang digariskan. Susunan meja dan kerusi perlu pada jarak 2 meter. Letak notis had jumlah pelanggan yang dibenar duduk pada satu meja. Buat garisan di lantai depan kaunter dengan jarak 1 meter. Pak Saleh perlu memastikan cecair pembasmi kuman dan sabun disediakan secukupnya. Meja perlu sentiasa dibersihkan dengan cecair pembasmi kuman. Semua pekerja wajib memakai penutup hidung dan mulut. Suhu badan pekerja dan pelanggan perlu disemak sebelum dibenarkan masuk. Rekodkan butiran kedatangan pelanggan bagi tujuan pengesanan. Kebenaran mengadakan solat Jumaat di Bahrain ditangguhkan hari ini. Keputusan diputuskan susulan kes COVID-19 meningkat akibat berkumpul semasa Aidilfitri lalu. Kementerian Kehakiman, Hal Ehwal Islam dan Wakaf berkata, keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat antara Presiden Pasukan Petugas Perubatan Kebangsaan untuk memerangi COVID-19, Syekh Muhammad Abdullah Al-Khalifah dengan Ketua Wakaf Sunni, Syekh Rashid Muhammad Al-Hajiri dan Ketua Wakaf Ja'fari, Yosef Saleh Al-Saleh. Mesyuarat diadakan bagi mengkaji langkah pencegahan memerangi COVID-19 dan meneliti laporan terkini mengenai lonjakan jumlah kes disebabkan perhimpunan awam sempena Aidilfitri. Tarikh baharu akan diputuskan selepas perkembangan terbaru dan laporan berkaitan kes COVID-19 diteliti. Ketetapan mesyuarat menyebut semua laporan keputusan akan dikaji secara berkala selaras dengan peraturan syariah. Sementara itu, Thailand sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan lagi sekatan dan membuka semula perniagaan. Beberapa lokasi turut tersenarai termasuk institusi pendidikan, pusat hiburan dan stadium di bawah fasa keempat. Kemungkinan fasa akhir kelonggaran sekatan bermula 15 Jun ini. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA, Tawisil Wisanuyotin berkata, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk membuka semula institusi pendidikan termasuk sekolah, universiti dan pusat tuition. Perniagaan dan tempat lain yang akan dibuka termasuk pusat penjagaan kanak-kanak, prasekolah, pantai dan taman tema. Pengendali dan penganjur dijemput untuk membincangkan langkah untuk mencegah penularan COVID-19 dan membendung gelombang kedua wabak.
Thailand memulakan fasa pertama pelonggaran sekatan pada 3 Mei lalu, iaitu melibatkan 6 jenis perniagaan dan tempat dibuka semula. Manakala fasa kedua bermula 17 Mei dan fasa ketiga pada 1 Jun. Secara keseluruhan terdapat 3,101 kes dengan 58 kematian di Thailand. Jumlah kes COVID-19 di Pakistan kini mengatasi China. Kementerian Kesihatan Pakistan berkata hampir 86,000 jangkitan dilaporkan. Angka ini memintas kes di China iaitu kira-kira 82,000 jangkitan. Seramai 4,638 kematian berlaku di China sejak wabak mula dikesan Disember lalu. Di Pakistan, sejumlah 4,688 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu, kenaikan tertinggi dalam sehari. Ini sekaligus menjadikan negara berkenaan menduduki tempat ke-17 dalam jumlah kes. Seramai 1,770 orang maut, manakala 30,128 lagi pesakit sembuh. Pihak berkuasa telah menjalankan hampir 616,000 ujian saringan COVID-19. Dalam pada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersetuju meneruskan ujian klinikal ke atas ubat malaria hidroksikloroquine. Ia bagi mengesahkan sama ada ia berkesan atau tidak untuk merawat COVID-19. Sebelum ini, WHO menggantung sementara ujian tersebut sehingga semua data berkaitan penggunaan hidroksikloroquine dikaji secara terperinci. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, selepas kajian dibuat, tiada sebab ujian berkenaan tidak boleh diteruskan. Kajian klinikal terhadap penggunaan hidroksikloroquine melibatkan lebih 400 hospital di 35 negara menerusi ujian dinamakan Solidarity Trial yang mengkaji kesan ubat malaria itu ke atas ribuan pesakit COVID-19. Potensi hidroksikloroquine menarik perhatian dunia selepas Presiden Donald Trump mendedahkan penggunaan ubat tersebut bagi merawat pesakit COVID-19. Kajian klinikal dijalankan WHO ini akan menentukan sama ada ia berkesan atau tidak bagi melawan COVID-19. Jumlah individu yang ditahan dalam protes kematian George Floyd di Amerika Syarikat telah mencecah lebih 10,000 orang. Jumlah itu dicatat susulan penahanan ratusan individu setiap hari. Media antarabangsa melaporkan sebahagian daripada jumlah tangkapan dibuat di Los Angeles. Ia diikuti New York, Dallas dan Philadelphia. Kebanyakan daripada penahanan dibuat kerana kesalahan seperti pelanggaran perintah berkurung dan keengganan bersurai selepas diarahkan pihak berkuasa. Selain itu, penunjuk perasaan juga melakukan kesalahan pecah masuk premis. Tunjuk perasaan tersebut tercetus berikutan kemarahan terhadap rakaman video yang tular di Facebook menunjukkan anggota polis menggunakan kekasaran ketika menahan suspek pada 25 Mei lalu. Suspek lelaki kulit hitam itu ditahan kerana didakwa cuba menggunakan wang palsu di sebuah kedai di Minnesota dan dia disahkan meninggal dunia di hospital. Beralih ke berita sukan. Lembaga Gabungan Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan NBA meluluskan rancangan untuk kembali bermain pada Khamis ini. Ia membuka laluan untuk liga kembali aktif di Florida ekoran penutupan selama 3 bulan disebabkan COVID-19. NBA berkata cadangan yang diserahkan kepada ahli lembaga liga dan akan menyaksikan 22 pasukan dalam satu lokasi diluluskan tanpa sebarang bantahan.
Menurut laporan, 29 pasukan mengundi menyokong rancangan untuk kembali bermain dengan Portland satu-satunya pasukan yang mengundi menentang. Di bawah cadangan NBA, Liga akan dimulakan semula pada 31 Julai dengan 22 pasukan berpangkalan di ESPN Wide World of Sports Complex milik Disney di Orlando untuk meminimumkan ancaman COVID-19. Perlawanan bagaimanapun akan dilangsungkan tanpa penonton. Permainan pertama akan berlangsung pada Ogos dengan final NBA dijangka selesai sepenuhnya menjelang 12 Oktober. Liga juga menetapkan perkara tambahan iaitu 1 Disember sebagai tarikh permulaan musim 2020-2021. Persatuan Pemain NBA, NBAPA bagaimanapun perlu menandatangani rancangan permulaan semula bagi membolehkan ia berkuat kuasa. NBAPA dijangka mengundi tentang rancangan tersebut pada sidang video yang ditetapkan Jumaat ini. Bos Mercedes, Toto Wolff akan menunggu permulaan musim baharu bermula sebelum membincangkan pembaharuan kontrak bagi juara dunia 6 kali Lewis Hamilton. Tetapi Wolff berkata rundingan dengan Hamilton tidak akan menghalang langkah untuk Sebastian Vettel yang akan meninggalkan Ferrari pada pengakhiran kempen. Musim baharu bagi Formula One yang tergendala disebabkan COVID-19 dijangka bermula di Austria pada Julai dan Wolff memberitahu sidang video yang diadakan kemarin, beliau berharap perjanjian dapat dicapai secepat mungkin dengan Hamilton. Pemandu British berusia 35 tahun itu dijangka bersetuju untuk menandatangani kontrak baharu, tetapi Wolff berkata rundingan belum lagi diadakan. Sementara itu, Wolff berkata yang beliau berhasrat untuk terus dengan pasukan Mercedes seperti yang diatur sekarang. Sebelum ini terdapat laporan yang mengaitkannya dengan pembelian yang melibatkan Aston Martin, sebuah syarikat di mana dia adalah pemegang saham. Laporan tadi mengakhiri berita tengah hari. Ikuti secara langsung perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelan pemulihan ekonomi jangka pendek di RTM jam 3 petang ini. Saya Syafiqah Ishak, salam sejahtera dan salam hormat.